Sebab kemampuan akal kita terbatas. Otak kita ni ada benda yang dia boleh fikir, ada benda yang dia tak boleh fikir. Dia kena panduan wahyu tu kena ada. Jadi semua benda kita tak boleh pakai logik. Kalau kita pakai semua benda kita pakai logik, maka banyak benda kita akan ada masalah dekat kita. Sebab tu bila kita baca Quran, ada benda-benda yang di luar daripada kemampuan akal manusia fikir benda tu. Contoh dia apa? Bagaimana seorang lelaki yang beriman di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam boleh ubah istana Balqis itu daripada lokasi dia di Yaman, bawa mai dekat depan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kamu kelip mata kamu, kelip mata sekali je aku boleh bawa mai istana dia seketui. Maknanya dalam barang istana ni semua tak rosak, barang kaca dia, barang hiasan dia, apa benda pun tak rosak, seketui aku boleh ambil, boleh bawa mai dekat kamu. Itu bukan Nabi tau, itu orang biasa. Wa qala rajulun mu'minun, orang beriman biasa, tapi dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh buat. Itu benda yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran. Sama juga peristiwa yang berlaku dalam Al-Kahfi. Sama juga peristiwa yang berlaku Nabi Allah Uzair alaihissalam ditidurkan oleh Allah selama berapa tahun? 100 tahun. Dalam surah Baqarah, dia terlena, kambing yang dia bawa tu habis, binatang yang dia bawa tu, tunggangan dia tu dah rosak dah 100 tahun dah. Kemudian Allah cantumkan semua tu depan dia, bangun balik binatang tunggangan dia tu, bangun bangkit macam biasa balik. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia tanya ke Allah, bagaimana engkau hidupkan orang mati? Maka Allah Ta'ala kata, ambil 4 ekor burung, kemudian kamu sembelih, cincang, campur semua badan, kepala orang dia ni semua campur, pilih letak di 4 penjuru. Kemudian kamu panggil 4 ekor tu balik, dia akan mai balik pada kamu. Itu mukjizat Allah beri pada para anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi banyak benda-benda yang kadang-kadang apabila kita baca Quran, dia tak mampu kita nak fikir. Dia masuk dalam bab yang kita panggil sebagai barakah, bab yang kita panggil sebagai kemampuan akal. Dia bila kita sebut berkat ni, dia kita tak boleh fikir lah tuan-tuan. Dia lain daripada benda. Sama macam kita ada isu sekarang ni kan. Bolehkah orang baca, Imam Syafi'i baca satu hari khatam 30 juzuk? Bolehkah ulama-ulama dulu semayang semayang sampai sepanjang-panjang malam? Bolehkah Imam Ahmad bin Hanbal semayang isyak dengan wuduk subuh selama 40 tahun, tak tidur ke waktu malam? Lepas tu orang buat kajian pula, satu muka surat nak baca berapa minit, lepas baca 1 minit tu, lepas tu kali pula dengan satu juzuk, kali pula 1 juzuk tu pula kali dengan 30 juzuk, lepas tu pula bentang dengan masa, tengok 1 juzuk berapa banyak kita masa baca, lepas tu 30 juzuk berapa banyak kita baca, lepas tu malam tu berapa banyak. Logik tak? Kawan ni pagi tak kerja ke? Malam dia macam mana? Lepas tu esok pagi dia nak kerja balik. Tuan-tuan, kita kadang-kadang bila kita cakap tu, kita suka tengok realiti apa yang berlaku pada kita. Sedangkan di zaman salafus soleh dulu, mereka ini manusia yang Allah beri kekuatan luar biasa untuk beribadah. Kita ni macam kita kata lah, kita pakai kereta Azia contoh, kita pergi daripada Pulau Pinang ke Kuala Lumpur berapa jam? Kita pergi lah 4 jam, 5 jam. Kadang-kadang silap je boleh pergi 6 jam. Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Ada kawan kita kata kat kita, member ku hantar tak pergi Kuala Lumpur awak? Sejam 45 minit, sejam setengah sampai dah Kuala Lumpur. Kita kata dia agak-agak orang nak ranjau pun. Hanya aku tak tahu lah. Aku berapa kali pergi Kuala Lumpur, anak aku duduk belajar Kuala Lumpur. Aku pergi Azia dengan kancil aku, dengan kenari aku. Aku duduk pergi kurang-kurang 4 jam, 5 jam baru sampai. Tu kira habis pecutnya tu. Dia tak tanya kawan tu pakai kereta apa. Kawan kata pakai kereta apa? Oh, kawan aku pakai kereta Ferrari atau kereta Audi
atau kereta TT, atau kereta Bugatti Veyron apa tu. Kereta hebat tu. Kereta tu laju lah. Tuan-tuan beli pakai Hilux yang besar tu pun, bawa 180 pun kita tak rasa gegaran dia, bawa laju. Tak bolehlah banding hang Azia. Nak banding yang 4x4 tak boleh lah. Hang Azia kancil, tak bolehlah banding enjin hang dengan enjin Bugatti, tak boleh banding. Saman nombor 2 lah. Memanglah kena saman. Tapi dia boleh sampai sebab kemampuan kereta, enjin dia laju. Jadi kita hari ni jangan banding dengan kemampuan ulama-ulama dulu dan salafus soleh yang dulu. Kerana kita boleh main game beberapa jam, kita boleh tengok jam, boleh tengok gambar sampai Hindustan ke sampai 3 jam. Kita boleh main motor, budak-budak boleh naik pada pagi sampai malam, sampai habis masa macam tu je. Macam mana kita rasa buat benda yang lara tu biasa, para salafus soleh dulu ibadat tu satu benda yang biasa bagi mereka. Kerana saya beritahu tuan-tuan, kalau hati manusia dia dah seronok dengan benda tu, maka dia spend masa banyak mana pun dia tak akan terasa dengan benda tu. Tuan-tuan tunggu isteri ke atau tunggu orang, setiap saat kita tunggu orang tu macam lama tau, macam lama saya nak bergerak masa tu. Tapi kalau kita buat benda yang kita seronok, kita tak rasa masa tu bergerak. Dah 2 jam dah, tak sedap dah. Pukul berapa dah ni? Ya Allah, pukul 10 dah. Tak sedap sebab benda tu benda yang kita minat. Bila kita buat benda yang kita minat tu, kita tak akan rasa. Ini macam kawan-kawan dia main rakam ni lah. Sebab apa dia boleh main rakam? Dia minat. Dia boleh edit, dia boleh buat tu, dia boleh buat suara, editing, filem semua. Kadang-kadang duduk sampai 2-3 jam, dia tak perasan. Ya Allah, 3 jam dia edit video ni. Sebab benda tu bila kita minat, kita buat, kita takkan rasa kita spend masa tu. Dan nombor 2, bila hati kita dah penuh sayang atau suka dengan benda tu, kita takkan rasa apa. Tuan-tuan pernah ingat sahabat Nabi SAW nama Sayyidina Abbad radhiyallahu anhu, dan seorang lagi sahabat, saya tak ingat apa nama dia. 2 orang ni ditugaskan untuk jaga kemah Nabi SAW di waktu malam. Bila 2 orang sahabat ini ditugaskan, mereka kata tak apalah, kami jaga. Bila ni sebelum ayat Quran turun, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan pelihara kamu wahai Rasulullah daripada kejahatan manusia. Sebelum turun ayat tu, bila Nabi musafir, Nabi pergi perang mana-mana, malam mesti ada 2 orang sahabat yang jaga barang, jaga Nabi dan semuanya. Bila 2 orang sahabat ni dah bangun, mereka dah jaga, mereka kata macam ni lah, kita 2 orang jaga ni macam ni, kita giliak. Hang tidur, aku jaga. Aku jaga, hang tidur. Jadi hang boleh rehat, lepas tu aku pun boleh rehat juga. Kita pakat-pakat rehat dan kita pakat-pakat jaga. Okey, dia setuju. Seorang kata, okey hang rehat, aku jaga. Kawan ni yang pertama, sahabat yang pertama, dia jaga. Maka masa sahabat ni jaga, dia ingat di hati dia, pada aku duk jaga saja, macam free, line clear, biar aku semayang malam, dapat agak faedah aku. Dia pun mula takbir. Masa dia mula takbir untuk semayang, apa berlaku? Musuh yang duk perhati dia pada jauh, bila dia tengok ada orang berdiri, dia pun panah. Daripada jarak jauh, dia panah, zap, masuk terus ke dada dia. Dia tengah semayang. Apa dia buat? Dia teruskan semayang dia. Masa dia teruskan semayang dia tu, maka datang satu lagi anak panah, zap, masuk ke dada dia. Panah betul tau, bukan panah Maidin nak beli kedai RM2 biasa DIY tu tak. Panah betul, besi, ram masuk di badan. 2 kali masuk. Bila 2 kali masuk, dia pun rukuk, habiskan semayang dia, dia merangkak dalam keadaan berdarah dan dalam keadaan yang lemah. Gerak seorang lagi sahabat tu. Seorang lagi sahabat bangun, ya Allah, awak hang tak gerak aku pada awal, yang tak berhenti awal pula. Dia kata apa? Dia kata, tadi masa aku tengah semayang, aku tengah baca surah Al-Kahfi. Seronok sangat aku baca surah tu, sampai aku tak rasa sakit tu, tak rasa. Macam seronok sangat. Meliputi Quran tu, meliputi badan dia dan hati dia. Seronok macam sap-sap, kena 2 kali kena tu, dia tak rasa apa. Kemudian bila aku terfikir keselamatan Nabi SAW, aku ni tak ada apa. Aku no hal ya. Sebab Nabi tugas aku, suruh aku jaga Nabi.
Bila aku ni pula dalam keadaan aku pi serah diri kat masa aku tak bertindak macam ni, nanti orang main serang pula. Bila sahabat tadi ni gerak, ada 2 orang sahabat bangun, musuh yang tengok pada jauh, dia kata, dia ni bukan seorang, ramai kot, dia pun belah. Saya nak abang kata apa? Bila satu benda tu kita minat, kita seronok, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada kita, kita tak terasa masa kita tu bergerak kerana minatnya kita dengan benda tu. Tambah-tambah kita buat satu benda untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab barakah masa ini adalah satu benda yang kita tak boleh fikir. Saya selalu bagi tahu kat tuan-tuan contoh, dulu kita tak kahwin, kita duduk seorang, kita bujang, kita sewa bilik, kita bayar 200-300 untuk bilik, duduk dengan kawan. Masa tu kita tak ada nak kumpul duit pun tak boleh. Padahal bukan makan apa, saya pun dah makan Maggi yang tu ya. Nak kumpul duit tangan, nak bagi kat mak, nak ada saving dalam bank tu macam payah sangat. Tapi yang nama kata barakah bila kita dah berkahwin dengan pasangan kita, apa berlaku? Kita duduk sewa asing. Gaji kita kena guna banyak untuk sewa untuk kita seorang. Tambah pula isteri kita tak bekerja, kita kena biayai dia pula dengan rumah, dengan makan. Tapi yang peliknya, apabila kita dah berkeluarga, Allah bagi barakah dalam gaji kita tu, kita kata kenaikan lah, bukan kenaikan banyak sangat sampai 1-2 ribu naik setahun. Adalah naik gaji sikit je, tapi sikit tu kita boleh cover untuk seluruh rumah kita seorang. Bil air kita bayar, bil elektrik kita bayar, ada anak seorang pula. Yang lebih kita tak boleh fikir, time kita ada anak, komitmen kita lebih dengan pampers, dengan susu, kita boleh beli kereta, walaupun second hand boleh beli kereta kancil satu kita boleh beli. Dulu kita sewa rumah yang kecil, mungkin kita boleh sewa rumah besar. Sebab apa? Sebab ini nama dia adalah barakah daripada Allah bagi bila kita dah berkeluarga. Makin besar keluarga, makin besar komitmen, tapi makin Allah murahkan rezeki kita. Kadang-kadang benda ni kita tak boleh fikir, kita pun tak tahu kok mana jadi ni. Maka bila kita lihat kisah-kisah tu, jangan kita banding kisah kita dengan kemampuan ulama-ulama dulu. Kerana kita macam kita lah, kita boleh main telefon sampai 4-5 jam, kita tak rasa apa. Depa kalau main tengok kita, depa pelik tengok kita. Kita boleh main telefon 7-8 jam, dia pelik tengok kita. Kita pergi tengok dia, kita kata pelik hang ni boleh baca Quran punya berlambak aku ni. Orang tak baca Quran banyak-banyak, orang main telefon. Dia main kat kita, dia rasa pelik. Sebab kita duk biasa dengan benda yang lara, jadi kita sampai otak kita fikir, mampukah hampa ni nak buat amalan macam tu boleh ke tak boleh ke? Kita ragu-ragu kemampuan mereka. Kita jangan tanya orang biasa, pergi tanya orang yang istiqamah buat amal-amal soleh. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana barakah masa Allah beri pada dia. Dia bukan macam kita jenis duduk baca Quran gitu. Satu hari sejuzu. Mereka bukan jenis duduk bersila cari tempat. Mereka hafal Quran 30 juzu. Sambil buat kerja, sambil boleh baca Quran tu. Quran tu macam Fatihah. Hari-hari duduk baca 30 juzu, duduk ada dah. Tak heran kalau mulut kita duduk diam, tak buat apa, naik motor pun diam, naik kereta pun diam saja, dengar lagu. Mereka gunakan masa yang ada tu untuk baca Quran. Jadi tak mustahil dia boleh khatam. Tuan-tuan pergi tengok dalam Al-Azkar karangan Imam Nawawi, dia boleh bagi tahu kat tuan-tuan. Paling champion dalam Al-Azkar Imam Nawawi tulis, satu hari 8 kali khatam. 4 kali pagi, 4 kali khatam. Itu paling champion of the world ni. Imam Nawawi kata dalam Tibyan adab hamalatil Quran, dia kata, Imam Nawawi kata aku tak pernah jumpa orang lebih banyak pada tu khatam sebanyak 8 kali satu hari. Kita baru dengar sehari, kita rasa wah pelik lah sehari khatam sekali, tak. Padahal ada lagi banyak ulama-ulama dulu yang dia boleh buat lebih hebat lagi.